Mamas and Papas, hari ini Dr. Mama Shah ada dekat Dental Valley Shah Alam bersama Dr. Naza, pakar pergigian kanak-kanak. Okay, seriously, kalau korang datang sini, memang sangat cantik. And sebagai adult pun I rasa macam kanak-kanak, and I rasa macam sangat-sangat safe. Untuk cerita tentang Dr. Naza, apa kata kita let the professional tell about herself? Okay, Dr. Naza, boleh tak cerita tentang your background sebagai pakar pergigian kanak-kanak? Okay, thank you Dr. Shasha for coming to Dental Valley. Right, my name is Dr. Nazatul Sabaria Ahmad. I'm pakar pergigian kanak-kanak. Dia boleh buat dentistry general tapi dia menjurus kepada children. My qualification, first degree from UKM in 2004. Dan bekerja dengan KKM for 3 years. Selepas tu pergi belajar lagi. Wow, lama proses, okay? Further studies, 3 years lagi buat kepakaran di London. Dan balik bertugas, and now dah 10 tahun jadi pakar pergigian kanak-kanak. 10 tahun ya. Mamas and Papas, that's not short ya. So itu juga menggambarkan kepakaran Dr. Naza. So sebab tu Dr. Mama Shah ada banyak soalan nak tanya. Okay. So of course bila kita cakap pasal pergigian ni, banyak sangat sebagai seorang ibu, Dr. Mama pun sendiri ada banyak benda yang tak sure. So jom kita surekan dengan Dr. Naza. Boleh ya Dr. Naza? Boleh. Alright. Kita cuba. Okey, Dr. Naza, boleh tak ceritakan kepentingan penjagaan gigi awal kanak-kanak? Okey, soalan ni memang soalan famous. Okey. Dia tanya penting bila nak datang, bila nak bawa anak. Okey, kita memang ada satu guide bila waktu yang paling sesuai nak membawa anak datang ke klinik gigi. Okey. Yang pertama ialah pada bila dia tumbuh gigi yang pertama tau. Sebatang gigi je dah boleh datang ke klinik. Dah bawa lagi. Ataupun kalau dia tak ada gigi lagi tapi dia dah umur 1 tahun. Okey. Kita galakkan datang. So di UK dipanggil dental check-up at 1. So dekat Malaysia ni pun kita adopt that campaign dan actually is a guideline standard lah. Faham. Jadi umur 1 tahun je dah boleh datang. Tetapi kalau anak-anak tu di rumah kan, baby mak-mak semua, setelah anak itu lahir sebenarnya penjagaan gigi sudah bermula. Menyusu badan kena cuci dengan kain lampin, basahkan setiap kali feeding. Dengar tu Mama and Papa. So sebenarnya awal lah. Awal. Maksudnya tak ada gigi pun dah kena jaga gigi. Ya. Masya-Allah. So seawal orang kata dah lahir tu dah kena jaga. Kalau sebaik-baiknya setahun tu mesti bawa pergi jumpa pakar kanak-kanak, pakar pergigian kanak-kanak. Okey, kalau tak jumpa pakar pun sebab pakar ni tak ramai kat Malaysia. Faham. Okey, jadi pergi je ke mana-mana dentist yang berdekatan supaya dia dapat mendapatkan nasihat penjagaan gigi. Dipanggil preventif. Dia macam mana nak cegah, macam itulah saya bagi tahu. Lepas menyusu kena bersihkan kalau tak ada gigi. Bila dah ada sebatang gigi, mula gunakan berus gigi. Lepas tu apa lagi nak cara anak tak nak berus gigi. Semua nasihat tu adalah custom. Wow. So kalau rasa-rasa anak susah nak berus gigi, datanglah sini tengok. Ataupun datang sini dapatkan nasihat. Sebab ialah custom kan. Anak kita semua berbeza. Ada 4 orang anak, 4 different perangai kan. Betul tak? Okay. Saya dorang je. Tapi saya cakap macam ramai kan anak. Gitu. Alright. Anyway, ini soalan yang orang kata paling mak bapak risau lah. Okey. Macam mana kalau Dr. Naza merawat kanak-kanak yang ada anxiety ataupun kebimbangan bila datang klinik, macam mana Dr. Naza tackle? Okey. Sebagai pakar, memang inilah golongan yang dirujuk kepada kita. Okey, tapi ada juga bila ibu bapa tahu kewujudan Dental Valley dengan pakar kanak-kanak ni, ibu bapa terus direct nak datang. Okey. Satu, itu kepentingan kita tahu pre-visit history. Kalau dia dirujuk, dia ada surat rujukan. Okay, so kita dah surat tahu. rujukan. Yes. Kita tahu dia dah report anak ni tak kooperatif, dah berapa kali datang. Okey, jadi kita dah be prepared. Okey. Itu strategi pertama. Okey. Yang kedua, kalau ibu bapa pun call, kalau anaknya anxious, kita boleh dah tahu sikit. Jadi kita juga boleh bersedia. Tetapi kebanyakannya kita menggunakan standard practice. Dengan kanak-kanak, kalau tengokkan sikit, tak nampak kan, adalah kerusi-kerusi kecil dekat sini kan. Jadi kan bila anak-anak masuk,
jangan terus ke atas dental chair. Kadang-kadang kan semuanya terus duduk. Tak ada. Duduk di sana dulu. Betul. Kita bagikan lebih kurang 1 atau 2 minit untuk dia tengok environment. Mak pun kan penat datang anxious kan. Sebenarnya mak dengan anak samanya. Sama je mak bapak dengan anak pun. Bukan anak je anxious, kita mak bapak pun macam tolonglah okey kan. Kalau tidak duduk sini 1 hari ataupun macam anak tak nak ke, itu paling nervous lah. Jadi itulah the calm down period tu is one of the strategy untuk bagi kurangkan anxiety lah. Faham. Lepas tu barulah kita start berbual. Tak terus atas chair. Kalau duduk atas chair ni, siapa-siapa je kalau bagi mak atau ayah dia pun duduk atas chair, dia berdebar-debaran tu kan. Sebenarnya kan anxiety ni bukan untuk kanak-kanak je tau. Adults pun yang nervous dengan surgery ke apa pun akan rasa bimbang ataupun anxiety anxious kan. Tapi kan mamas dan papas dekat Dental Valley ni memang daripada masuk je dekat atas ni dia ada 2 tingkat tau. Sekarang tingkat mungkin lepas ni 3 tingkat. But dekat atas ni memang totally kanak-kanak, dia punya environment memang sangat kids friendly. Seriously, I love it. Macam kalau I pun yang suka macam budak-budak naik kan, I would enjoy coming to second floor. Okay, so kita dah tahu ada proses-proses kan untuk kata mengurangkan kebimbangan. Okay. Soalan tambahan. Okay. Kalau anak-anak yang autism spectrum, macam mana Dr. Nazar buat? Okay, pun another good question. So, sejak bermulanya Dental Valley, kita ni dijadikan pusat rujukan juga untuk anak-anak istimewa. Masya Allah, rezeki Dental Valley ni dia dibuka di sebelah pusat terapi. Kita ada 2 branch, dua-dua kita tak cari tapi secara kebetulan. Jadi selain kita bagi awareness macam mana kita handle, first sebenarnya saya treat sama je. Kalau dia ada autism ke, dia kanak-kanak normal ke, sebenarnya kita tak boleh bezakan untuk first visit. Walaupun parents tu selalu cakap, doktor anak saya susah, selagi you tak datang ke klinik, saya tak buat assessment apa-apa, saya tak boleh nak kata. Jadi the moment dia masuk je dekat pintu tu, kita boleh tengok lah. Maksudnya saya kata kalau dia anak autism ataupun dia anak normal yang takut, sebenarnya perangai dia orang sama je. Begitu. Jadi kan tak boleh kita ada stigma anak autism susah. Tak. Mindset saya selalu, this is all my patient, same, let's treat the same, and baru kita tengok selepas itu. Ada yang terus jadi friendly, boleh duduk diam. Dia katanya dekat klinik lain langsung tak nak duduk diam. Mungkin the approach, dia pun tahu kita tak judgemental agaknya. Mungkin lah kan. I mean, honestly lah, bila kita dah masuk dekat klinik Dental Valley ni, dia dah terus rasa warm kan. So mungkin sama juga dengan anak-anak, tak kisahlah anak istimewa ke ataupun anak-anak kita yang normal ke, semua pun akan ada sedikit anxiety ataupun anxious. Lagi-lagi cakap pasal gigi kan, nak jumpa doktor gigi. Actually cakap doktor je dah nervous kan. So I think it's amazing kalau anda ada mamas dan papas di luar sana yang ada anak-anak istimewa, bolehlah datang dekat Dental Valley. So far ada 2 cawangan kan? 2 cawangan. InsyaAllah akan ada banyak lagi. So far kita dekat Bangi dengan Shah Alam. So kalau mamas dan papas yang kat area ni, bolehlah jumpa Dr. Nazar and team. Ramai team Dr. Nazar ni yang memang pakar, bukan saja untuk kanak-kanak, untuk kanak-kanak yang istimewa. Okey, soalan seterusnya. Ini soalan yang Dr. Mama sendiri nak tahu sebab itulah nervous sebenarnya bila kita ada anak yang suka makan coklat, suka benda-benda manis kan. So macam mana kita nak mengelakkan ataupun mencegah masalah hitam gigi ataupun berlubang? Dr. Nazar, boleh tak tolong explain kat situ macam mana ni kita nak jaga anak-anak kita? Kan? Ni dipanggil pencegahan. Sebelum datang ke klinik tu, kita mencegah di rumah. First, dia kalau dah sampai kat klinik, kita akan buat dipanggil caries risk assessment. Caries risk assessment. Caries risk assessment. Pemeriksaan risiko caries tu lah. Kalau caries bahasa Melayu pun caries juga. Cavity. Caries juga ada adopt bahasa tu sama je. Atau gigi hitam tu lah. Gigi hitam lah. Faham. Gigi hitam tu. Jadi kan pencegahan ni dia ada beberapa perkara lah. Satu, tabiat memberus gigi. Tabiat berus gigi, berapa kali dia berus gigi di rumah, ubat gigi pakai ke tidak, kalau pakai ubat gigi apa. Itu nombor 1. Habit juga kan. Nombor 2 adalah penjagaan diet bergula.
So dia panggil sugar diet control. Okay, macam dia cakap anak you makan gula-gula, they are children. Yeah. Mestilah bagi. Yes. Takkanlah tak bagi langsung. Dia lagi-lagi kalau macam tengok orang lain makan tak bagi, Allah tak sampai hatinya. Okey, tapi kita ada cara nak kontrol. Okey. Jadi dalam satu hari tu selalunya saya akan tanyalah kalau anak-anak yang datang tu kan macam lubang berapa banyak tu dia akan ada measurement dia. Macam mana nak kategori mild ke, moderate ke, severe, caries berdasarkan berapa batang gigi yang rosak. Okey, tapi sebelum tu dengan coklat pula atau gula-gula atau sekarang ni saya dapati sebenarnya pemakanan manis bukan dari gula-gula je. Mak bagi kek hari-hari, cereal macam yang ada sugar coated. Macam contoh ayam memang ada sugar coated lah. Vitamins yang makan banyak-banyak satu hari. Sugar coated juga. Pastilles like. Betul. Banyak. I mean, pemilihan makanan sangat penting, pemilihan suplemen pun sangat penting. Betul. Boleh makan, semua tu boleh. Tetapi, okey, kalau ada 7 hari, dah kira 7 frekuensi per week. Okey, dalam satu hari pula, kita makan berapa kali? Lebih kurang 5 ke 6 kali frekuensi. So, kita kena hit. Okey, daripada 6 kali meal, mungkin 1 kali coklat. Dalam 7 hari, ada berapa kali? Frekuensi dan duration. Itu memainkan peranan dalam pencegahan. Jadi, saya selalu pesan kepada parents, kalau anak-anak ni suka sangat makan tu, jadikanlah dalam 2 ke 3 kali seminggu cukup. Dan adakan macam treat day. Faham? Treat day tu you makanlah. Kata paling senang weekend lah. Weekend. Weekday tu kita jaga. Yes. Tapi itulah kadang-kadang kita tak tahu kat sekolah makan apa. Tapi mana kita boleh jaga, kita jaga boleh. kan? Betul. Tapi yang penting, okey, dah makan tu kata tak boleh kontrol kat sekolah kan. Consistent brushing pagi dengan malam. InsyaAllah. Sangat penting ya, gosok gigi pagi dengan malam. Itu basic Basic. Ada tengok yang memang gosok gigi 3 kali sehari, lepas makan gosok gigi. Adakah itu actually okey ataupun sebenarnya sebaiknya 2 kali je? Boleh, tetapi jangan what we call vigorous brushing yang terlalu teruk. Dan kita kena faham pembentukan plak adalah dalam masa 48 jam. Okey. Kalau mak ayah yang struggle sangat nak berus ni, jangan lebih 2 hari. Tak berus gigi. Alright. Itu adalah satu orang kata basic information yang sangat penting. Ini pun baru untuk saya. Interesting 48 jam Okay, kita dah tahu Janganlah sampai seminggu tak gosok gigi kan. Yelah, that's why sebenarnya kalau ikutkan 1 hari pun dah tak sedap mulut kan. So kalau boleh jangan lebih 48 jam. Okay, that is really awesome information Dr. Nazar. Best betul hari ni. Okay, seterusnya boleh Dr. Nazar? Boleh. Okay, alright. Cuba boleh tak Dr. Nazar ceritakan tentang kesan pemakanan terhadap kesihatan mulut dan gigi kanak-kanak? Tadi kita cakap pasal sugars kan. But what about other food? Jenis-jenis lain macam makan daging ke? Kan tu orang kata macam saya ni dulu gigi jarang. Kalau nak tahu dulu saya pakai braces. Itu yang macam dah rapat sikit. Tapi dulu struggle-nya nak makan daging. Itu yang macam tak suka makan daging tu. Sampai walaupun dah rapat pun rasa macam tak suka makan daging. Tapi okay. So boleh tak Dr. Nazar cerita tentang kesan pemakanan? Okay. Kesan pemakanan ni selain daripada sugar diet control, actually boleh je, they are free to eat whatever. Tetapi ada certain habit kanak-kanak yang menyimpan makanan dalam mulut. Nampak dia panggil kemam. Lepas tu kan kalau kita tengok anak kita bagi makan kan, kalau nasi tu barulah segenggam tu susahnya nak habis. Kita kena tengok beberapa faktor. Satu, they are picky eaters. Dua, ada banyak patient-patient saya sebenarnya dia ada sakit gigi tau. Gigi rosak. Tapi bila dia makan tu lambat je, dia tak nak cakap. Kalau cakap kena bawa pergi klinik. Ya betul. Of course. So dia simpan sebenarnya anak-anak kita ni. So kan lagi lama dia simpan makanan tu, lagi banyak ialah changes macam carbohydrate change to sugar, ada acid in between dan menyebabkan permukaan gigi tu sedikit sebanyak akan rosak. Faham. Okay, that's why saya akan tengok makanan bila saya tengok gigi anak-anak kan, ni suka gummy bear. You ni suka makan apa? Mentos
Betul. Because kita boleh tengok pemakanan apa, jenis macam mana, dan dia punya dekat cavity gigi tu spot yang mana. Yang common or uncommon. Jadi kita boleh tengok lah. Bukanlah macam magician lah kan. Baru nak cakap macam ahli nujum gitu. Tapi basically itu melambangkan kepakaran lah. Macam yelah, because you dah tahu dan dah belajar, dah tengok. So orang kata pergilah kepada pakar sebenarnya supaya kita sebagai ibu bapa dah tahu, dah tenang. Macam kadang-kadang kita orang kata terlepas je nak bagi makan yang yang kita pun tak terkontrol. Kita kan manusia. Tapi sebaik-baiknya kita check supaya kita tahu apa yang kita boleh improve, balik kepada jalan benar, orang kata. Saya nak tambah satu lagi. Okey. Kadang-kadang datang pesakit kan, dia kurus tau, kurus kering je. Macam tak makan lah because dia tak boleh makan. Sekali bila check dalam mulut dia, banyaknya gigi yang rosak. Okay. Dan kita buat rawatan yang kita buat comprehensive dental care lah. Ada yang terpaksa dibiuskan, ada yang buat kat klinik. Surprisingly, ada pesakit yang walaupun giginya dicabut, dalam masa beberapa bulan selepas dah tak ada gigi sakit, ya Allah, naik badan. Jadi kita kena selalu tengok anak-anak kita yang dikatakan picky eater ni, adakah dia betul-betul tak makan atau ada masalah dalam mulut. So itulah kaitan pemakanan dengan masalah dalam mulut yang orang tak nampak. Seriously, Dr. Mama tak expect jawapan-jawapan ni naik dulu rumah because rasanya banyaknya ilmu baru. Kat Malaysia ni kita cakap pasal banyak orang banyak kanak-kanak yang malnutrition. Tapi sebenarnya dia punya faktor tu banyak, bukan saja pemakanan, tapi sebenarnya penjagaan gigi pun boleh menyebabkan anak kita ada masalah malnutrition because dia picky eating because sakit gigi. Hello, it's macam like sangat moment ni. Thank you Dr. Nazar, that is amazing. Okay, boleh ada lagi ke ataupun kita boleh go to the next? Yelah, nak kata evidence based, ini semua based on experience lah dulu. Memang real case scenario. Betul. So nanti kita tengok evidence based ni macam mana pula. InsyaAllah, pastinya banyak betul ilmu hari ni kita belajar Mamas and Papas. Mesti yang tengok ni tak berhenti kan, sebab saya sendiri excited, banyak sangat benda nak belajar. Okay, alright. So, kita dah dekat sini. Kita dah, obviously untuk saya dah tengok atas dan bawah, dah tengok macam mana adults punya settings, pediatrics punya settings. Mungkinlah Dr. Nazar boleh ceritakan macam mana sebenarnya proses Dr. Nazar buat untuk bila orang kata proses menjalani pemeriksaan pergigian normally untuk kanak-kanak ni. Okay, macam saya nak cakap, setup untuk klinik pergigian kanak-kanak ni dia banyak put lots of thoughts. Dia bukan kata okay, dental chair ni letak sini, waiting area letak situ. Tak. Daripada awal penubuhan klinik je kita dah ada planning. Okay. Yang kedua, dia mesti melibatkan team. Kalau anak-anak tu baru masuk kan, nurse pun muka garam, muka ketat je macam takut patah. Okay, jadi team training tu penting. Okay, and then juga environment lah. Tapi saya pun faham tak semua klinik boleh buat separate untuk children dan untuk adult. Okay, so yang penting macam mana handling by the team, handling by the doctors, dan juga thorough history taking. Maksudnya dia datang, kita tahu apa masalah dia, dan kita berusaha nak bantu masalah dia dulu. Untuk kanak-kanak ni sebenarnya kita tak boleh terlalu rushing. Macam kata datang ada 5 cavity, sibuk nak buat 5-5, takkan jadi. Because kanak-kanak dia perlukan dia ada short attention span. Jadi kalau kata bagi dia selesa, bagi dia build trust, build rapport, lepas tu you akan tengok doktor tu boleh buat apa je because dia dah put trust in you. Betul. I think the key is trust. Yang pertama ialah menjaga emosi anak tu dulu. So proses dia memang bukan setakat macam datang terus boleh buat. Kalau tengok balik daripada tadi kan, Dr. Nazar sangat mempertekankan tentang preparation. Tadi nak cakap awal-awal tadi kita cakap kena ada referral form. Itu kalau macam memang orang kata another level lah kan, daripada KK ke dan sebagainya. Lepas tu ada lagi sesi temu duga on the phone untuk check macam mana anak tu kan. Lepas tu kita nak bila masuk kita kena ada welcome yang sangat luar biasa. Kalau kat sini dah lah ceria,
Kata nurses pun ceria. So insyaAllah anak kita pun happy. Barulah orang kata the medical session starts. Yes. Dan kita kena juga fahami ibu bapa. Sebab kebanyakan anak-anak yang tak sampai ke klinik ni sebab ibu bapa dia rasa macam stigma, anak saya ni tak ada siapa boleh handle. Jadi sebenarnya kita again no judgement. Maksudnya saya selalu bagi ruang kepada parents, ceritalah dulu apa masalah you. Dari segi kadang-kadang bila dah dengar doktor ini dah klinik yang ke-5, yang ke-6, Allah, kita pun akan rasa semangat nak tolong selesaikan masalah dia. Macam tu. To be honest, saya rasa macam Dr. Nazar memang macam penyelamat. Because betul lah cakap pasal gigi ni, dia punya tahap kebimbangan ibu bapa termasuk saya lain sikit. Sebab gigi ni orang kata sangat sensitif, dan tapi macam sangat penting. Again, kepada ibu bapa di luar sana, jangan ada orang kata judgemental tentang anak kita. Kita cuba dulu. Kalau dah betul-betul dah cuba sedaya upaya, barulah kita itu pun orang kata jangan give up. Sebab nanti tahun depan di umur lain. Umur lain, perasaan lain. Kita jangan give up lah orang kata. Jangan give up tu saya suka tau. Sebabnya okey lah, cara kita lah, culture berbeza sikit lah. Contoh kita kan I was trained in a culture where you cannot force. Yes. So dekat UK tu kan, kalau budak-budak nangis je kan, nanti koordinator kata dah stop, let them go home. So we bring the culture here. So kalau anak tu dah nangis teruk-teruk, tak payahlah paksa-paksa. Balik dulu. Itu first visit kan. Sekali second visit memang dia datang duduk terus. Serah diri terus. Betul. Sebab dia rasa macam kita allow dia untuk jadi dia. And kan dia macam rasa macam you listen to me. Yes. Jangan paksa-paksa. Kadang dia tak suka pun pegang-pegang ni. Kita pun tak tahu tengah geram pegang kuat mana. So we practice no force sangatlah. Tapi ada je lah kes-kes sikit tu tak apa. Macam tu. I dah excited. I rasa nak bawa Zidan datang sini. Sebab I pun sendiri tak jumpa lagi siapa-siapa. Okay. Alright. Okey, seterusnya. Boleh lagi Boleh. Okey, Dr. Nazar. Dr. Syah nak tanya, macam mana ibu bapa dan penjaga boleh melibatkan diri mereka untuk menjaga kesihatan mulut dan juga gigi? Di rumah ke ataupun di sekolah ke? Salah satu soalan penting bila kita ambil history tu, siapa yang menjaga anak ni? Siapa yang berus gigi anak ni? Sebabnya of course kalau kita cakap-cakap blindly kan, macam Dr. Syasha datang, lepas tu sebenarnya husband yang jaga, contoh. Jadi you nak kena menyampaikan macam third party. Ada juga kanak-kanak tu hari biasa dia tidur dengan parents, lepas tu siang dia duduk dengan nenek. Jadi nenek yang ada big responsibility untuk menjaga kan. Jadi selagi tak rosak, okey. Tiba-tiba bila dah rosak kan, nenek dia yang jaga. Saya pun kata, okey, bawa nenek datang, kita advise. Jadi kan involvement ni it depends. Jadi kita sebagai practitioner kita kena tahu, okey, first siapa yang jaga and how do you care for the oral cavity, dan macam mana anak-anak tu dia bagi tak gosok gigi. Ada yang macam doktor dia happy je gosok gigi, okey bagus. Ada yang struggle, tiap-tiap pagi struggle macam saya dera. Okey, kita pun tahu. Jadi kita akan ajarkan teknik-teknik yang boleh bagi dia happy sambil berus gigi. Contohnya dia tengok TV, lepas tu mak ayah datang dari belakang dan gosokkan gigi dia kan. Budak-budak kalau tengok TV tu dia fix kat TV. Betul. You buatlah apa-apa. So sebenarnya berus gigi tak semestinya kat dalam toilet. Di mana-mana dalam satu rumah. Janji gosok gigi. Betul. So involvement tu we need info, we advise you how. So itulah, dan diorang buat, dan follow up tu kalau yang teruk sangat kita panggil every 3 bulan. Kalau yang okey kita panggil setiap 6 bulan. Tapi dia kata doktor bukan saya yang jaga, nenek ke atuk. Okey, next visit panggil nenek dengan atuk. Kita akan advise, educate. Betul-betul. Nampak basically apa yang saya nampak ialah very family centered lah. Kalau dekat Dental Valley ni sebaik-baiknya biar satu family jaga, sebab penjagaan gigi ni untuk semua hidup. Nak pakai gigi sampai tua. Betul. Selama mungkin lah orang kata kan. Betul-betul. Alright, saya nak masuk sikit tentang more technical lah, mungkin sedikit tentang ubat gigi, pemilihan ubat gigi. So, Dr. Nazar, sejauh mana keberkesanannya ubat gigi ni yang tiada fluoride?
Kenapa kita ada yang kata kenapa ada yang ada fluoride, ada yang tak ada fluoride, and apakah kalau yang tak ada fluoride ni apa dia punya keberkesanan dia dalam mencegah kaviti dan mengekalkan kesihatan mulut? Okey, betul. Soalan fluoride ni memang kalau buka internet tu sampai orang yang mencari tu pun confused. Betul. Sebab tu kita nak terus tanya kat pakar. Jadi again saya akan cakap advice ni custom. Bagus, kenapa kena ada yang tak ada fluoride, yang ada fluoride. Okey, yang tak ada fluoride ni kita kena faham nombor satu pertumbuhan stage of development of gigi lah. Satu gigi susu dan kedua gigi kekal. Okey, gigi kekal dia start terbentuk sejak lahir. Dalam tulang tu dia terbentuk. Okey, stage dia akan ambil masa untuk completekan crown tu, especially gigi depan dalam umur 2 ke 3 tahun. Okey, itu nombor satu. Kalau gigi susu dia terbentuk semasa kandungan. So mak dia mengandung trimester kedua dia dah start developing. So mak yang kena intake of calcium untuk bagi kepada tu. Tetapi di mana border nak pakai fluoride, non-fluoride. Okay. Asas kedua pula adalah pembersihan gigi adalah melalui dipanggil mechanical. Pakai berus kan? Pakai berus gigi. Pakai berus. Kalau zaman dulu pakai sugi. Pakai sugi. Sekarang pun dah baik sugi lah. Betul. Okay. Yang penting diberus lah. Okay, so mechanical cleansing ni kalau cara yang betul, teknik yang betul, tak ada ubat gigi pun dia membantu. Okay. Adding on ubat gigi untuk mencegah, sebab fluoride tu boleh ada proses remineralization, demin, dia ada pathway, dia buka, kita tak nampak. Dia dalam micrometer punya. So ada proses. science behind it, Yes. Okay, di mana yang kita nak pakai yang non-fluoride? Selalunya kita nak introduce ubat gigi kepada anak-anak yang kecil supaya dia boleh accept ada something dalam mulut dia. Kadang-kadang kalau kita terus bagi ada flavor atau mint, menjerit pekik diorang bila dah kecil kan. You do not have a good experience. Okay, ingat tak tadi saya cakap pasal risiko caries risk assessment tu, dan itu juga mengambil faktor. Maksudnya kalau dia adalah low caries patient, okay, boleh je pakai non-fluoride. Low caries, below 3 years old, dan baru nak mula pakai ubat gigi, we suggest non-fluoride. Okay, bila dia dah, kalau dia moderate to high caries, then we suggest a low fluoride. Start advice dengan, kalau dia 3 tahun ke bawah, dengan syarat dia pandai kumur dan meludah. Kita tak nak dia telan banyak fluoride lah. Fluoride ni kalau ikut dosage, ikut yang disarankan okey, tapi kadang-kadang flavor yang manis-manis kan budak-budak macam time makan gula-gula pula. Betul. I think itu yang kita risau macam anak I kan, macam dia suka makan ubat gigi, itu yang kita kena that's why I'm very careful tentang penggunaan ubat gigi tu. So dia ada stage lah. That's why saya kata lagi satu bergantung kepada development stage. So kita tahu ada range, dia ada guideline lah, dia ada range of gigi punya development. Okay, saya tahu datang 2 tahun gigi dia belum lengkap lagi, dah pandai kumur ke tak? Tak pandai lagi. Okay, non-fluoride. So dah pandai, dah start ada cavity, ataupun dia belum ada cavity tapi dia makan manis, so your risk dah meningkat sikit. Okay, let's start with fluoride toothpaste, tetapi you mesti pandai kumur. Macam itulah. Jadi dua-dua complement each other. So kita akan buat beberapa assessment. Tak adalah datang, okay, kita tengok, tanya-tanya tu semua dah boleh. Okay, non-fluoride. I rasa yang terbaik ialah memang kita datang jumpa pakar supaya kita tahu apa keperluan anak kita. Kita memang ada banyak option kat luar sana. Banyak option. Tapi lebih baik kalau kita tahu supaya kita betul-betul menggunakan toothpaste yang sesuai. Okay, alright. Sikit lagi kan, Dr. Nazah, sikit lagi. Macam seronok kan, banyak sangat ilmu baru. Okay, last question Dr. Nazah. Okay, sekarang ni macam banyak orang cakap pasal xylitol dalam ubat gigi, dan apakah sebenarnya kebaikan ataupun kelebihan xylitol ni dan apa faedah dia? Okay, I think xylitol ni dia dah mula berada di pasaran yang dental lah. I think about 20 years ago. Jadi xylitol ni adalah pengganti gula, sugar substitute. Kenapa dia letak, especially untuk kanak-kanak, diorang
kalau bagi Min, semua tak suka. Dia kata pedas, padahal fresh. Okay. Kalau bagi manis sangat, dia makan, dia ingat candy. Susah kan nak handle. Jadi, kalau letak betul-betul sugar nak bagi manis, dia menyebabkan dia contribute. Orang kata nak bersihkan gigi, lepas tu bagi gula pula. Contributing factors for caries formation. Jadi itulah sebabnya digunakan xylitol. Xylitol ni dalam food semua pun banyak kan. Jadi nak bagi ada rasa manis tetapi mencegah. Dan bila pakai tu tak menyebabkan cavity. So salah satu kebaikan lah guna xylitol. Sekarang ni kalau chewing gum pun kan pakai xylitol. So banyak kegunaannya dan dia adalah itulah edible. Okey, so Dr. Mama punya soalan semua Dr. Nazara jawab. Alhamdulillah. So kalau ada mamas dan papas kat luar sana yang nak tanya lagi soalan, bolehlah kemukakan soalan. Okey, nanti kita cubalah kacau Dr. Nazara untuk jawab soalan mamas dan papas di luar sana. Okey, Dr. Nazara, thank you so much for sharing today. I think all my questions dah dijawab. Ada tak apa-apa nasihat last but not least kepada mamas and papas di luar sana? Okay, macam along the interview tadi banyak juga saya dah bagikan hint-hint yang mengatakan ibu bapa ni selalu macam risau sangat, overthinking sebelum datang dental clinic. Sebenarnya tak, datang je. Jangan meletakkan beban di fikiran macam mana doktor tu nak handle, macam mana anak dia nak behave. Jadi kan jangan risau, hanya datang, nanti kita akan handle. Kalau tak boleh handle, adalah plan A, B, C, D, alternative plan yang sesuai dengan anak-anak dan juga ibu bapa. Betul. Saya nak share satu cerita sikit lah. Boleh. Kadang-kadang kan dia macam kelakar sikit lah. Okay, ibu apa ni dia confident tau, dia bawa anak lah, rajin datang. Setiap kali bagi follow up dia datang. Sampailah dah follow up yang keberapa kan, baru datang, doktor sebenarnya saya ada masalah gigi. Okay, saya kata okay, masalah gigi fine. Okay, nampak macam satu kes ni dia kata dia floss semua sambil treat anak, sambil sembang dengan bapa kan. Oh, saya floss anak saya, gigi saya je. Janganlah floss rajin-rajin sangat. I mean, okay, sampailah dia masuk bisik, sebenarnya saya takut doktor gigi. Kira, tapi you jaga bagus. You takut Sebab takut ke? Sebab takut. Okay, bila last you pergi doktor gigi? Saya dah berbelas-belas tahun tak pergi. Tetapi bayang tak, dia sangat rasa bertanggungjawab bawa anak dia, sampai dia rasa confident tengok kita boleh handle anak dia, dan baru dia spill. sendiri nak experience the process sendiri. Tapi saya cakap tak apa, kalau cik rasa takut, kita boleh handle. Macam mana kita handle anak cik? Maksudnya we treat the same. Sebenarnya banyak lagi orang-orang dewasa kat negara ni yang merasa takut nak jumpa doktor gigi, sama macam anak-anak. Again, boleh talk to us. Kita akan cuba approach macam mana yang sesuai dengan parents tu. Seriously, best sangat. I rasa macam sangat rasa selamat. There's always a child in us. So kita jangan, orang kata, let's not judge anyone. Untuk anak-anak, even dewasa, ada rasa takut, insya-Allah boleh datang Dental Valley, ada di Shah Alam ataupun di Bangi untuk bantu anda ataupun anak-anak anda untuk mendapatkan gigi yang boleh pakai sampai bila-bila. Okay, thank you so much Dr. Nazar. Harap-harap Dr. Mamas, harap-harap mamas dan papas di luar sana dapat belajar sesuatu. Dengan itu, Ola Oli Discovery signing out. See you guys in the next episode. Bye.